Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kelas kita pada malam ini. Untuk kelas Sains Darjah 2 dan kita akan sambung semula, sambung kembali pembelajaran kita untuk sains. Yang pertamanya, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kerana dalam kalangan kawan-kawan kita ada yang dah kembali boleh untuk mengikuti kelas, alhamdulillah. Dan muallim ingatkan lagi kepada semua orang, okey, kita dah mulakan daripada minggu lepas kalau tak silap muallim. Okey, sebelum kita mulakan kelas, sebelum kita baca doa, kita akan baca Al-Fatihah dulu. Kenapa kita baca Al-Fatihah? Kita niat kita tujukan Al-Fatihah yang kita baca tu kepada siapa? Kepada kawan-kawan kita, kepada muallim-muallimah, kepada ahli keluarga kita, ahli keluarga kawan-kawan kita dan semua orang, supaya semua dalam keadaan sihat, dalam keadaan baik, dan dihindari daripada COVID-19 yang sakit, diberikan kesembuhan dan kesihatan insya-Allah. Okey. Baik. Kita sambung pembelajaran untuk subjek sains tahun 2. Okey. Baca Al-Fatihah untuk kita sekali. Ya, untuk kamu sekali Naufal. Hari itu kita dah baca Al-Fatihah untuk kamu sekali. Alhamdulillah kamu dah sihat. Okey, baik. Kita sambung untuk semula pembelajaran kita. Minggu lepas kita dah mula topik unit 8 campuran. Okey. Okey, kita dah belajar ada berapa? Ada 5 cara ataupun kaedah. Mula macam ni. Bila letak gula dalam air, dia akan hilang. Lepas tu bila letak jagung, dia akan ada. Sebab dia bukan macam gula. Okey, itulah maklumat nak ajar ni. Tapi tunggu maklumat ajar. Okey. Okey. Jadi kelas sebelum ni kita dah belajar tentang 5 cara ataupun kaedah untuk kita nak asingkan benda. Okey, ada 5. Yang pertama kita buat apa? Kita menyisih. Menyisih tu maksudnya kita asingkan. Benda kecil, benda besar, benda yang bentuknya tak sama, kita boleh guna kaedah menyisih. Oh, sebelum maknanya sambung lagi, tolong bagi perhatian, tolong bagi tumpuan dekat skrin laptop masing-masing. Tak nak main-main ke buat benda lain, tak nak. Tolong dengar apa yang maknanya nak sebut saja. Okey. Baik, terima kasih. Okey. Kaedah yang kedua adalah mengayak. Mengayak tu yang maknanya ditunjuk kita gunakan pengayak. Biasanya kita gunakan untuk mengasingkan tepung. Okey, tepung kalau kita campur dengan kismis contohnya kan. Macam mana kita nak keluarkan kismis tu? Kismis kecil-kecil kan. Jadi kita gunakan pengayak supaya tepung tu jatuh ke bawah dan kismis tu tertinggal dekat atas pengayak tu. Okey. Yang kedua kita gunakan magnet. Okey, kita boleh gunakan magnet ni untuk apa? Untuk objek-objek yang ada besi, aluminium, okey, logam, okey, yang magnet boleh tarik. Okey, jadi yang objek besi, magnet, besi, logam, aluminium semua ni magnet boleh tarik. Jadi yang tinggal tu yang tidak boleh ditarik oleh magnet, jadi kita boleh asingkan. Okey. Yang kedua, keempat, kita menggunakan kaedah mengapung. Mengapung tu ingat tak lagi yang ada aquarium, dalam tu ada pasir, ada tumbuh-tumbuhan kotor kan. Jadi kita nak asingkan tu, kita tuang air dalam. Kejap Aziz, nak terangkan dulu. Kejap Aziz. Okey, jadi kita tuangkan air dalam bekas aquarium tu, jadi yang tumbuh-tumbuhan yang ringan ni akan terapung naik ke atas. Pasir tinggal kat bawah, tapi yang kotor-kotor tu naik ke atas. Jadi kita boleh ambil yang kotor-kotor tu, buangkan yang kotor-kotor tu, yang bersih, pasir bersih akan tinggal dalam bekas aquarium tu. Okey, dan kaedah yang kelima adalah menuras. Menuras tu pakai apa? Mak ada terangkan sebelum ni kan, kita pakai kertas nuras. Okey. Kertas tu contohnya kita nak buat macam mana? Kita nak buat, kita nak pakai warna merah daripada pokok kan. Okey, kita nak pakai warna merah daripada bunga apa? Bunga raya contohnya kan. Bunga raya warna merah kan. Kita tak warna merah. Okey. Kita nak pakaikan warna merah tu daripada bunga raya, kita nak warna merah tu, jadi kita hancur tumbuk bunga raya tu. Lepas tu kita tak nak bunga raya tu punya yang hancur-hancur tu, kita nak air warna merah saja. Jadi kita letak bunga raya yang dah hancur tu dalam ni. Okey, macam bentuk nasi lemak ni kertas turas ni nama dia. Okey, bentuk nasi lemak ni, letak bunga raya yang hancur tu dalam ni. Lepas tu kita tuang air. Jadi air warna merah tu akan menitik jatuh kat bawah. Okey. Yang bunga raya yang dah hancur tu akan
kita sangkut dekat dalam kertas tulis ni. Okey, jadi itu 5 kaedah untuk kita mengasingkan sesuatu campuran. Okey, ya, Muallim bagi izin dekat Abdul Aziz buka mikrofon nak cakap apa? Dia tadi dia angkat tangan. Tak, yang maksud Muallim tu yang apa tu namanya? Kita kan nak ulang kaji ke apa Muallim? Kita nak masuk tajuk baru ke Muallim? Lepas ni baru kita masuk tajuk baru. Tadi tu Muallim ulang kaji sikit. Oh, tak apa. Saya angkat tangan tu maksudnya nak jawab yang baru, yang jawapan yang baru tu. Ya kan Afan? Banyak kan? Banyak cakap kan? Makan dulu. Dah. Okey, dah. Okey, tutup mikrofon. Naufal, Aziz, tutup mikrofon. Okey, baik. Jadi malam ni kita sambung pembelajaran kita. Okey, boleh buka buku teks sains, muka surat 98. Buku teks sains, muka surat 98. 98 pula, Astaghfirullahalazim. 94. Tak maaf. 94. Okey, Akil dah buka. Okey, terima kasih Akil. Buka buku teks sains, muka surat 94. Okey. Siapa dah buka tunjuk good? Okey. Naufal dah buka ke belum? Kalau dah buka tunjuk good. Okey, alright. Okey. Arissa dah buka ke belum? Arissa dah buka ke belum buku teks sains muka surat 94? Okey, baik. Okey, terima kasih turun tangan semua. Okey. Baik, malam ini kita nak tengok Solihin, jangan main chat tu. Sekali lagi Wali nampak kamu main chat tu. Okey, baik. Hari ini kita nak tengok bahan larut dan bahan tidak larut. Okey. Ada bahan-bahan ataupun benda yang dia boleh larut bersama dengan air, di dalam air. Tetapi ada benda yang dia tak boleh larut di dalam air. Okey. Baik, tengok muka surat 94 tu. Okey. Nisa memasukkan 2 bahan ke dalam air dan mengaduknya. Mengaduknya tu maksudnya dia kacau lah. Kacau. Okey, jadi dimasukkan apa? Yang pertama dimasukkan biji jagung. Yang kedua dimasukkan gula. Okey. Lepas tu dia kacau. Okey. Dia masukkan tak ada betul. Okey. Dia masukkan gula dan masukkan biji jagung. Lepas tu dia kacau. Okey. Selepas dikacau, apa yang terjadi? Gula tu dah tak ada. Yang ada hanyalah biji jagung sahaja. Okey. Tetapi tengok, cikgu dia cakap apa? Gula tidak hilang. Gula larut di dalam air, biji jagung masih kelihatan kerana biji jagung tidak boleh larut di dalam air. Okey, jadi tengok muka surat 95. Ada bahan yang boleh larut di dalam air. Contohnya gula. Ada bahan yang tidak boleh larut di dalam air. Contohnya biji jagung. Okey. Apa lagi bahan yang boleh larut dalam air? Boleh bagi tahu Muallim tak contoh? Apa lagi bahan yang boleh larut dalam air? Garam. Okey, Nasruddin. Bagus. Garam. Okey, lain? Ada lagi tak? Siapa yang tahu? Garam dah sebut tadi. Gula, garam boleh larut dalam air. Okey, itu biasanya lah. Pasir. Itu yang apa tu namanya? Yang bawah-bawah tu apa tu? Kacang. Kacang mana boleh larut dalam air? Pasir pun tak boleh larut dalam air tau. Pasir kalau kita masukkan dalam air, dia tak boleh larut. Okey. Dia akan tinggal sisa pasir tu. Okey, baik. Jom kita tengok. Tengok, saya uji mengaduk campuran bahan. 195. Jadi kita gunakan air, 3 buah bika. Okey, rot kaca. Rot kaca tu macam pengacau, macam sudu tau. Tujuan dia untuk kita kacau. Okey. Lepas tu kita ada 1 sudu kecil garam, 1 sudu kecil kacang hijau dan 1 sudu kecil beras. Okey. Baik. Kemudian kita tuangkan dekat bika yang pertama kita letak garam, bika yang kedua kita letak kacang hijau dan bika yang ketiga kita letakkan beras. Okey. Kemudian kita kacau menggunakan rot kaca
Lepas tu letak air letak air kita kacau. Okey. Okey, apakah pemerhatiannya? Okey, garam kaca pula dah. Garam kita akan nampak tak garam tu? Masih kelihatan atau tidak? Tidak. Tidak kelihatan. Kacang hijau masih kelihatan atau tidak? Lihat. Masih kelihatan. Beras masih kelihatan atau tidak? Tidak. Tidak. Beras tidak kelihatan ke? Nampak melihat. Beras masih kelihatan. Okey. Jadi Beras memang nampak lah benda tu. Beras boleh nampak. Jadi maksudnya garam larut di dalam air. Sementara kacang hijau dan beras tidak larut di dalam air. Jadi itu dia. Maksudnya setiap benda-benda, setiap bahan ataupun setiap campuran yang kita buat, ada benda yang boleh dilarutkan di dalam air dan ada juga benda yang tidak boleh dilarutkan di dalam air. Sekejap Mak nak pin ni. Okey, ada juga benda yang tidak boleh dilarutkan di dalam air. Okey. Baik, jadi itu topik ataupun pembelajaran kita yang pertama untuk malam ni. Maksudnya, kamu kena tahu apakah bahan yang boleh larut dalam air, apakah bahan yang tidak boleh larut dalam air. Akil, muka surat 96 Akil. Dah sampai 96 dah. Okey. Aziz, Adam Mamsyah, tolong mute mikrofon. Terima kasih. Okey, terima kasih. Baik, yang seterusnya kita nak menyiasat kelarutan gula dalam air panas dan juga air sejuk. Okey, yang tadi kita gunakan bahan yang berbeza. Kita gunakan gula, kita gunakan garam, kita gunakan kacang hijau, kita gunakan beras. Okey, bahan-bahan yang kita letakkan dalam air itu berbeza. Sekarang ini bahannya sama, kita akan guna gula sahaja. Okey, sekarang ni uji kaji yang lain uji kaji yang lain. Kita gunakan gula, okey, tetapi yang berbeza adalah air kita. Kita guna satu, kita guna air panas. Satu lagi kita guna air sejuk. Kita nak tengok beza tak? Mana yang lebih larut lebih cepat? Yang guna air panas ke yang guna air sejuk? Okey. Baik. Jadi macam tu lah uji kaji ya. Maknanya terangkan kita akan gunakan 2 buah bika. Bika A dan juga bika B. Malam. Ya, Nas. Nas tu gula sebenarnya bukan hilang sebab dia kecil sangat. Sebab kita tak boleh nampak dia. Bila masuk air tu dia terpecah satu-satu. Ya, dia larut maksudnya. Perkataan yang kita gunakan larut. Okey. Bukan dipecah, Nas. Dia larut. Okey. Dia larut di dalam air. Okey, terima kasih Nas. Okey, Muallim sambung Okey, baik. Kita gunakan 2 bika tadi. Bika A dan juga bika B. Okey. Bika A kita letakkan air panas. Bika B kita letakkan air sejuk. Okey, Muallim ulang sekali lagi. Bika A kita letakkan air panas. Bika B kita letakkan air sejuk. Okey. Kemudian Novan, Muallim cakap apa? Jangan main chat kan? Okey. Kemudian kita akan letakkan gula dalam bika A. Letak gula dalam bika A. Ini tadi air panas kan? Letak gula dalam tu. Dan kita akan letakkan gula juga dalam bika B. Bika B ni tadi air sejuk. Sabar. Ya. Sabar. Sabar kejap Muallim terangkan dulu. Okey. Okey, terima kasih Aziz. Okey. Bika A tadi air panas, bika B tadi air sejuk, kemudian kita letakkan gula. Baik, lepas tu kita kacau menggunakan rod kaca. Kacau, dua-dua kacau. Takwa jangan main chat. Okey, kacau dua-dua. Okey, apakah pemerhatian yang kita akan jumpa? Okey, soalan Muallim. Okey, pemerhatian yang Muallim nak kamu bayangkan. Bika A tadi air panas, bika B tadi air sejuk. Okey, gula dalam bika yang mana yang akan larut lebih cepat? Yang dalam air panas ke air sejuk? Sejuk. Sekali lagi. Panas. Okey, siapa yang jawab
gula dalam bikar air sejuk yang akan larut lebih cepat? Angkat tangan je, tak payah jawab. Angkat tangan je, maknanya tengok. Dai, Naufal. Okey, baik. Rizky Solihin. Aziz angkat tangan ke? Okey, Aziz. Okey, turun tangan. Baik. Siapa yang jawab bikar yang dalam air panas yang akan larut lebih cepat? Angkat tangan. Naufal, Hana, Adam. Aziz ni angkat tangan bukan Adi ke? Tadi kamu angkat tangan ke tak ni? Yang kita cakap tu kita sebut lagi lah yang panas tu. Okey, dah turun tangan. Terima kasih. Okey. Jawapannya adalah dengar jawapan Muallim Okey. Gula yang dalam bikar yang ada air panas akan larut lebih cepat. Okey, mana ulang sekali lagi Gula yang dalam bikar air panas akan larut lebih cepat. Ni tadi air panas kan? Bikar A air panas, bikar B air sejuk. Okey, kita letak gula, kita kacau dua-dua. Air panas kita kacau, air sejuk kita kacau. Pemerhatiannya adalah gula dalam bikar air panas akan larut lebih cepat. Kita tak nampak dah gula dalam bikar air panas ni. Tapi gula dalam bikar air sejuk, kita kena kacau lama, barulah dia larut. Okey, contohnya Muallim bagi arahan dekat kamu, kacau. Naufal, tolong mute mikrofon. Okey, terima kasih. Terima kasih Naufal. Okey. Contohnya Muallim bagi arahan dekat kamu, kacau bikar ataupun air kamu tu, air panas dan air sejuk ni, dua-dua ni dalam masa 1 minit. Jadi kamu kacau dalam masa 1 minit. Okey, lepas 1 minit kamu akan nampak bikar yang air panas tadi tu, gula dia dah tak ada dah. Okey, sebab dia dah larut. Okey, tetapi bikar yang air sejuk tu, gula dia masih ada lagi. Okey, jadi maksudnya di sini, air panas akan membantu proses melarutkan sesuatu bahan. Okey, jadi kalau kita nak cepat larutkan bahan, kita kena guna air yang panas berbanding guna air yang sejuk. Sebab itulah ibu kamu kalau dia buat air, dia pakai air panas, betul tak? Sebab dia letak gula kan, kita contoh kita nak buat air teh kan, air Saya teh. buat air sendiri pun dah jadi. Guna air panas. Betul. Okey. Tak kisahlah ibu kamu ke kamu kan. Okey. Contoh ni kita nak buat air teh, kita letak teh, kita letak gula, lepas tu kita letak air panas. Okey. Lepas tu kita kacau. Okey. Bagus macam tu. Sebab air panas akan mempercepatkan gula itu larut. Berbanding kita letak teh, kita letak gula, kita letak air sejuk. Itu tak bagus. Kenapa tak bagus? Sebab tak bantu proses melarutkan gula. Nanti lambat dia nak larut. Okey? Okey. Faham semua? Ada apa-apa soalan? Boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Tak ada apa-apa soalan. Bagus. Okey. Dan yang terakhir ada tiga benda. Tadi kita gunakan bahan yang berbeza. Ulang sekali lagi. Apa lagi? Dengar dulu. Okay, kita gunakan bahan yang berbeza. Maksudnya kita gunakan gula, kita gunakan garam, kita gunakan kacang, kita gunakan beras. Okay? Dan bahan-bahan lain lah. Okay? Jadi pemerhatian yang kita dapat adalah gula ataupun garam boleh larut dalam air, tetapi kacang hijau, beras tak boleh larut dalam air. Itu yang pertama. Yang kedua, bahannya sama, kita guna gula. Okay, dua-dua kita gunakan gula. Dah azan ke? Kau tak dengar pun azan. Okay, dua-dua kita gunakan gula. Okay, tetapi yang berbeza adalah apa? Air yang beza. Satu air panas, satu air sejuk. Apa pemerhatian kita? Pemerhatian kita adalah gula dalam air yang panas akan larut lebih cepat berbanding gula yang dalam air sejuk. Okey, ini yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga, menyiasat. Okey, menyiasat kelarutan gula dengan mengaduk atau tidak. Maksudnya, kita nak siasat
kita gunakan air yang sama. Air, kalau contoh air sejuk. Kita gunakan dulu air sejuk. Air biasalah, air paip tu kan. Okay, kita guna air paip. Okay. Kemudian kita letakkan gula. Bahan pun sama. Gula juga kita guna. Kita tak guna garam ke, kita tak gunakan biji kacang hijau ke tak. Kita gunakan gula. Bezanya satu bekas kita kacau. Kita kacau, satu bekas kita kacau. Satu lagi bekas kita tak kacau, kita biarkan. Okey, soalan muallim. Yang mana akan lebih cepat larut? Yang kita kacau ke yang kita tak kacau? Okey, siapa yang jawab bekas yang kita kacau, angkat tangan, akan cepat larut. Angkat tangan. Siapa yang jawab bekas yang dikacau akan cepat larut? Angkat tangan. Okey, bagus. Okey, turun tangan. Okey. Siapa yang jawab bekas yang tidak dikacau akan cepat larut? Angkat tangan. Dia tak kacau, kita biarkan. Kita tak air, kita biarkan je. Dia akan cepat larut. Siapa jawab macam tu? Okey, Akil, Arisa, Taqwa. Okey, baik. Turun tangan. Terima kasih. Okey. Jawapannya adalah ting-ting. Kacau. Dengar dulu. Okey, jawapannya adalah bekas yang Okey, jawapannya adalah bekas yang dikacau akan cepat larut berbanding bekas yang tidak dikacau. Okey, sebab apa? Sebab bila kita kacau, kan, kita mendedahkan mendedahkan apa astagfirullahalazim. Mandi nak pergi tandas boleh? Boleh. Kita akan mendedahkan keluasan objek yang kita nak larutkan tu lebih cepat dan lebih besar berbanding kita biarkan saja. Faham tak? Okey, bila kita kacau dia, gula tu akan bergerak tak? Bila kita kacau, gula yang kita letakkan tadi akan gerak tak? Gerak kan? Okey. Tapi kalau kita tak kacau, kita letak je gula kat situ, gula tu bergerak tak? Tak gerak. Okey. Jadi kalau gula tu bergerak, gula tu akan cepat larut. Okey. Kalau gula tu tak gerak, tak ada siapa nak tolong dia. Kita tak bantu dia pun. Jadi dia tak cepat larut. Jadi kalau kita nak cepat larut, kita kena kacau dia. Sebab itulah kita buat air, kita kena kacau. Okey. Baik. Yang keempat, menyiasat kelarutan gula pasir dan juga gula cube. Yang ni kita gunakan gula juga. Tapi satu kita gunakan gula pasir. Gula pasir tu maksudnya gula yang kamu buat air tu, gula yang serbuk tu. Yang kecil-kecil tu kan. Okey, yang kedua kita gunakan gula cube. Tengok muka surat 98 ada gambar gula cube. Gula cube ni besar. Besar-besar saiz dia. Okey. Mana yang lebih cepat larut? Kita gunakan gula cube ke kita gunakan gula pasir? Siapa jawab gula cube? Angkat tangan. Yume, Rizki. Okey, siapa jawab kalau kita gunakan gula pasir akan cepat larut? Angkat tangan. Siapa yang jawab kalau kita guna gula pasir dia akan Malim. Ya. Saya jawab yang nombor 1 tadi, Malim. Guna gula cube. Okey, baik. Okey, turun tangan. Terima kasih. Okey, jawapannya adalah okey, kalau kita guna gula apa? Kalau kita guna gula pasir, ia akan Firas memang suka pula dia. Kalau kita guna gula pasir, dia akan lebih cepat larut berbanding dengan gula cube. Okey. Siapa yang guna gula pasir, okey, dia akan cepat larut berbanding kita guna gula cube. Kenapa? Sebab dia adalah Sekejap. Okey. Sebabnya adalah gula pasir itu dia kecil-kecil. Malim, kita tahu. Kenapa? Sebab gula pasir tu kecil. Kalau gula cube tu besar. Sebab tu lah dia lambat larut. Betul. Pandai Akil. Okey, maksudnya gula pasir tu dia kecil-kecil. So bila benda yang kecil-kecil kita letakkan dalam air, kita kacau dia, okey, dia akan cepat larut sebab dia kecil. Benda yang kecil dia senang nak hancur, betul tak? Tapi kalau benda yang besar macam ni besar macam ni, dia akan lambat hancur ataupun lambat larut.
Jadi sebab itulah kita gunakan gula pasir untuk buat air. Sebab gula pasir cepat larut. Okey, gula cube lambat larut. Okey, faham semua? Faham Bagus Okey, jadi siapa yang silap-silap jawab tu tolong buat ulang kaji semula. Okey, malam ni, maknanya ulang sekali lagi, malam ni kita buat 4 benda. Okey, yang pertama kita gunakan bahan yang berbeza. Kita gunakan gula, kita gunakan garam, kita gunakan kacang hijau, kita gunakan beras. Kita nak tengok mana bahan yang boleh larut. Okey, jawapannya gula dan garam boleh larut. Kacang hijau dengan beras tak boleh larut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita gunakan air yang berbeza. Satu kita gunakan air sejuk, satu kita gunakan air panas. Okey, apa pemerhatian yang kita dapat? Kalau kita guna air panas, gula kita akan cepat larut. Kalau kita guna air sejuk, akan lambat larut. Okey. Baik. Yang ketiga, kita gunakan apa? Kita kacau dan tak kacau. Kalau kita kacau, kita tak gula, kita tak air, kita kacau. Satu lagi kita tak kacau, kita biarkan je. Yang kacau akan cepat larut. Yang tak kacau, yang biarkan tu akan lambat larut. Okey, dan yang keempat, saiz. Okey, yang macam Akil sebut tadi tu, okey, kita satu benda, satu bekas kita gunakan gula pasir, kecil-kecil semua kan. Satu lagi bekas kita gunakan gula cube besar. Saiz macam ni besar. Okey. Okey, jawapannya jawapan tak tahu. Pemerhatian yang akan kita dapat adalah kalau kita guna gula pasir akan cepat larut. Tapi kalau kita gunakan gula cube akan lambat larut. Okey. Jadi itu 4 uji kaji yang kita buat untuk kita tengok tentang masa tinggal sikit. Ya, tahu Nas. Okey. Tentang kelarutan sesuatu bahan. Okey. Jadi kamu kena ingat ni Okey, baik. Masa tinggal sikit. Okey, Muallim nak kamu buat buku aktiviti latihan, homework. Buka buku aktiviti, tanda cepat. Ada 2 minit lagi. Cepat. Okey, buku aktiviti buat muka surat. Okey, buat muka surat 58, 59, 60, 61 dan 62. 57 dah buat kan? Muallim. Ya. Muallim. Ya. Buku surat berapa tadi? 58, 59, 60, 61, 62. Firas Iman. Muka surat 57 dah buat kan? Dah. Okey, bagus. Fine. Terima kasih. Boleh ulang sekali lagi muka surat 58, 59, 60, 61 dan 62. Okey. Tolong buat. Okey, ini semua yang kita belajar hari ni tentang kelarutan, okey. Tolong buat, okey, dan tunjuk jawapan kepada Muallim, okey. Ada apa-apa soalan tak untuk apa yang kita belajar malam ni? Tak ada Semua faham Okey, kalau semua faham, itu sahaja untuk tak ada ke game? Malam tak ada game. Semalam ada game, malam ni tak ada game. Nanti kelas akan datang, insya-Allah Muallim cuba cari game. Okey, Nafan Jangan sedih. Okey. Okey, baik, kita baca doa dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca Al-Fatihah. Amin. Terima kasih semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua.